Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Um, Tadi masa kelas pukul 2.30 tadi dalam Google Meet, cikgu terlupa nak tekan record. Tapi macam mana pun tak ada masalah. Cikgu buat rakaman ni melalui PowerPoint record. Cuma kita tak ada respon lah. Macam tu lah, kita terpaksa gunakan rekod cara lain supaya rekod ini anda boleh belajar balik. Okay, berapa kali pun anda ulang kan, supaya dalam bentuk video, dan cikgu letak dalam link YouTube ini. Jadi apa yang kita belajar tadi adalah nombor indeks untuk tingkatan 4 pada hari ini. Kita ulang balik sedikit pengenalan nombor indeks. Okay, cikgu padam muka cikgu ni dulu lah, kalau boleh. Tak ada. Okey. Jadi pengenalan kita tentang nombor indeks, kalau kita baca semula. Indeks harga pengguna IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang mewakili corak purata pembelian oleh sekumpulan penduduk pada tempoh masa yang ditetapkan. IHP juga digunakan untuk mengira kadar inflasi dan kos sara hidup selain makanan dan minuman. Apakah barangan dan perkhidmatan lain yang dibeli oleh isi rumah Malaysia? Okey, ini pengenalan yang pertama dalam kita punya nombor indeks. Kegunaan nombor indeks ini banyak. Antaranya kita boleh buat penentu harga. Kita nak bandingkan harga sebelum dan harga semasa, harga selepas sesuatu barang. Supaya kita boleh buat kesimpulan kenaikan harga, kesimpulan penurunan harga, sama ada dari segi peratus atau dari segi kuantiti-kuantiti yang tertentu. Jadi apa yang kita tengok dia punya nota seterusnya. Secara amnya, nombor indeks digunakan untuk mengukur semua jenis perubahan kuantitatif dalam bidang perindustrian, pertanian, perdagangan dan perkhidmatan. Selain itu, nombor indeks juga penting dalam mengukur magnitud ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan, ekspor, import, harga dan lain-lain. Jadi, tak semestinya nombor indeks dalam bentuk nak mengukur kuantiti sesuatu barang, tapi juga boleh digunakan untuk mengukur harga barang tersebut. So ada dua benda lah, sama ada kuantiti atau mengukur harga barang. Alright, so sebagai contoh yang pertama, yang ini yang biasa kita alami. Mungkin antara rakan-rakan kita membincangkan tentang harga telefon. Okay, dalam kes ni, pihak lelaki mengatakan, saya beli telefon pintar ini dengan harga RM680 pada tahun lepas. Okay, yang perempuan tu mengatakan, saya beli telefon pintar yang sama tahun ini harganya pada RM748. So, macam mana kita nak kira indeks? Nombor indeks bagi nombor telefon yang sama dengan harga yang berbeza pada tahun lepas dan tahun sekarang. Sebagai contohlah. Alright, so kita menggunakan formula I sama dengan Q1 bagi Q0 darab 100. Di mana Q0 ini adalah harga atau kuantiti pada masa asas. Q1 adalah harga atau kuantiti pada masa tertentu. Alright. So, Q0 itu adalah RM680. Itu adalah pada harga tahun lepas. Q1 adalah RM748. Itu harga pada masa semasa lah. Jadi, kita kira dengan formula I sama dengan RM748 bagi RM680 darab 100. Okay, so nombor indeks dia adalah 110. Okay, apa maksud nombor indeks 110 ini? Yang kita boleh simpulkan dari segi harga barang-barang seperti nombor telefon, seperti telefon, barangan telefon ini. Jadi kesimpulannya, kita boleh mengatakan bahawa kita boleh menyatakan terdapat peningkatan harga sebanyak 10% pada tahun semasa berasaskan dengan tahun sebelumnya. So, bagaimana dia boleh dapat 10% ini? Sedangkan nombor indeks dia 110. Alright. So, asas dia adalah 100, dia meningkat 10. So, 10 ini yang kita ambilnya sebagai peratusan peningkatan barangan tersebut mengikut kesimpulan nombor indeks ini. Okey, untuk contoh yang kedua, cuba tengok dalam contoh pertama tadi, kita mencari nombor indeks harga. Sekarang ini kita melihat satu
production line. Okey, di mana kuantiti barangan yang dikeluarkan boleh dikira untuk nombor indeks. Jumlah pengeluaran kereta di sebuah kilang nasional pada tahun 2013 ialah sebanyak 15,000 buah kereta. Manakala pengeluaran kereta pada tahun 2016 ialah sebanyak 13,000 buah kereta. Kalau kita baca kat sini, kita tahu ada penurunan. Tapi mengikut istilah nombor indeks, hitungkan indeks bilangan kereta yang dikeluarkan oleh kilang tersebut pada tahun 2016 berasaskan 2013 dan tafsirkan sekali. Ada dua perkara disebut, iaitu kita kena dapatkan nombor indeks dan tafsirkan sekali. Jadi formula yang kita gunakan adalah sama. I sama dengan Q1 bagi Q0 darab 100. Okey, so kita boleh lakukan formula dia Q 2016 bagi Q 2013 seperti ini. Darab dengan 100. So, apa bilangannya? Kita isi 13,000 bahagi 15,000 darab 100 dan kita akan dapat keputusan nombor indeks dia I sama dengan 86.67. Okay. Dari kesimpulannya ini, kita boleh mengatakan bahawa terdapat penurunan pengeluaran kereta sebanyak 13.33% pada tahun 2016 berbanding dengan tahun 2013. Daripada soalan lagi kita tahu ada penurunan. Dan kalau dia kurang daripada 100, kita kira perbezaan pengurangan tersebut yang kita jadikan peratus. Seperti ini 100 tolak 86, 6.7 sama dengan 13.33. Ini yang kita kirakan sebagai peratus penurunan production pengeluaran kereta nasional. Okey. Untuk contoh yang ketiga, menyelesaikan masalah. Okey, kita tengok Pendaftaran badan sukan yang diterima oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS pada tahun 2017 ialah sebanyak 893. Dia beri nombor indeks bagi pendaftaran badan sukan pada tahun 2017 berasaskan 2010 ialah 156.39. Hitung bilangan pendaftaran badan sukan pada tahun 2010. Jadi, macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Okey, apa yang diberi ialah pada tahun 2017, pendaftaran adalah sebanyak 893. Manakala nombor indeks yang berasas 2017 berasaskan 2010 ialah 156.39. Yang tak diberi ialah bilangan pada tahun 2010. Bilangan pendaftaran. Yang ini kita kena cari. So, kalau ikutkan formula sama. I sama dengan Q1 bagi Q0 darab 1. Kita boleh jadikan I sama dengan Q 2017 bagi Q 2010. Darab dengan 100. Kita isi. Baik. Kes ini nombor indeks diberi. Pada tahun 2017 bilangan pendaftarannya diberi. Yang tak diberi adalah pada tahun 2010 punya bilangan pendaftaran. Jadi macam mana dapatkan Q 2010 ini? Ya, okey, dengan menggunakan arithmetic algebra masing-masing dan menggunakan kalkulator 893 bagi 156.39 darab 100, kamu akan dapat jawapan bilangan pendaftaran pada tahun 2010 adalah 571. Jadi ini sebanyak 571. Okey, untuk contoh yang keempat. Perlu dengar betul-betul Untuk contoh keempat ni agak rumit sikit. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 dan 2015 masing-masing ialah 176 dan 110. Cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasaskan tahun 2010. Agak rumit sikit. Sebab kat sini dia hanya mengatakan indeks harga. Bagaimana dengan nilai-nilai Q0, Q1? Dia tak mention pun kat sini. So, bermakna untuk dapatkan nombor indeks pada tahun 2015 berasaskan tahun 2010, pada peringkat awal ni, kita kena translate penyata yang pertama ni dalam bentuk matematik dulu. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018
berasaskan tahun 2010 dan 2015. Ada dua perkara kat sini. Kalau kita tulis formula dia akan berbentuk seperti ini. Ya, pada penyata yang pertama tu, dapatannya ialah indeks 2018 berasaskan 2010, formula dia Q 2018, Q 2010 dalam 100. Okey, satu lagi, ni masih dari penyata yang penambah. Indeks 2018 dan 2015 bersamaan dengan Q 2018 bagi Q 2015 darab 100. Okey, untuk penyata yang kedua, cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasaskan 2010. Yang inilah. Okey, betul Indeks pada 2015 berasaskan 2010, formula dia Q 2015 2010 darab 100. Sedangkan kita tidak diberi nilai Q, so cuma diberi nilai indeks. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Okey, kita beri tumpuan di mana nombor indeks I 2018 berasaskan 2010 adalah 176 dan I 2018 berasaskan 2015 ialah 110, seperti mana yang diberi dalam sini dalam soalan. Okey. Kita concentrate dengan soalan ini dengan kalau kita perhatikan betul-betul di sini. Formula untuk nombor indeks 2018 berasaskan 2010 kita boleh lakukan sedemikian rupa, pindahkan 100 dan kita dapat 1.76. Yes, faham darab pindah sini jadi bahagi. So kita simpan dulu nilai Q 2018 darab Q 2018 bagi 2010 ini 1.76. Buat benda yang sama juga untuk indeks harga pada 2018 berasaskan 2015 bagi dengan 100 dan kita dapat nilai 1.10 untuk Q 2018 bagi dengan. Okey, so macam mana kita gunakan nilai ini? Daripada soalan kita, I 2015 berasaskan 2010 adalah sama dengan Q 2015 bagi Q 2010 darab 100. Kita buat pengasingan pecahan seperti ini dulu. Okey, atas bawah kita buat dua pecahan di mana kita isi bawah ni 2018 dan kita isi yang kat sini pun sama Q 2018 sebab kita ada Q 2018 yang dimentionkan di situ. Okey, so kenapa cikgu letak ini? Sebab kita memerlukan Q 2018. Sebab daripada soalan kita ada Q 2018, Q 2018 dan kalau ikut kat sini Q 2018 bagi dengan Q 2018 sama dengan 1. So kita akan dapat sama dengan seperti ini Alright, so apa cikgu buat ni? Tujuannya ialah supaya kita boleh nampak kat sini Q 2018 bagi 2010 kita berisi kat sini. Okey, begitu juga dengan tandaan warna oranye ni kita berisi kat sini. Cuma bezanya ini adalah Q 2018 bagi Q 2015 1.10. Yang dia cikgu tandakan ni Q 2015 bagi Q 2018. Terbalik ni. Ini kena hati-hati ni. Kalau terbalik jadi apa? Kalau terbalik ni jadi apa? Yang ni okey, yang hijau ni okey. Q 2018, Q 2010, Q 2018, Q 2010. Jadi seperti ni terbalikkan 1/110. Ini kena hati-hati sikit. Okey lagi. Okey. So perlu ingat. Okey. Okey, so kita teruskan. Okey, ini kena terbalikkan Alright, terbalikkan. So yang ini okey, tak ada masalah, jangan terbalikkan sebab betul, formula betul. Jadi kita kira kita akan dapat 160 nombor indeks yang 2015 berasaskan pada tahun 2010. Okey. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih.